Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan ulang kaji tajuk sistem tubuh manusia. Yang pertama, kita akan kena pasti lokasi organ dalam sistem tubuh manusia. Masing-masing boleh rujuk dalam buku teks Sains Sukan tingkatan 4 pada muka surat 71. Kita tengok lokasi organ yang terdapat dalam sistem tubuh manusia yang kita perlu kena tahu dan ingat. Yang pertama, otak, trakea, jantung, perut, usus besar, usus kecil, hati dan paru-paru. Ini adalah sistem tubuh manusia yang perlu kita ketahui dalam Sains Sukan tingkatan 4 berserta dengan lokasi organ tersebut. Seterusnya kita tengok fungsi sistem tubuh manusia dalam pergerakan. Apa fungsi sistem-sistem ini untuk pergerakan tubuh manusia? Sebab dalam Sains Sukan dah tentu dia akan kaitkan dengan pergerakan. Sistem-sistem tadi itu maksudnya dikaitkan dalam pergerakan. Yang pertama nanti kita akan belajar sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, sistem kardiovaskular, sistem respiratori. Okey, yang pertama sistem rangka, kita tengok fungsi sistem rangka menyokong berat badan. Berat badan maksudnya penyokong dia ialah sistem rangka. Kalau tidak ada sistem rangka, dah tentu beban badan kita tak boleh ditampung oleh sistem lain. Jadi sistem rangka lah yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong berat badan dan juga membentuk kerangka tegar bagi pelekatan tisu-tisu lembut dan organ-organ tubuh. Okey nah, pelekatan. Pelekatan ni maksudnya otot-otot tu melekat pada sistem rangka. Sistem rangka juga memainkan peranan sebagai sistem tuas, iaitu apabila melakukan pergerakan secara tidak langsung, sistem rangka adalah tuas dalam melakukan sebarang pergerakan. Tuas pergerakan apabila otot-otot yang melekat padanya menguncup lalu menghasilkan gerakan berpaksikan sendi. Fungsi seterusnya membekalkan kalsium untuk penguncupan otot. Seterusnya lokasi pembentukan sel darah dan platelet di dalam sumsum tulang. Dan juga seterusnya melindungi organ-organ penting yang mana sistem rangka memainkan peranan sebagai pelindung kepada organ-organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Sistem yang seterusnya, sistem otot. Kita tengok fungsi menghasilkan pergerakan atau lakuan motor apabila berlaku penguncupan otot. Okey nah, maksudnya boleh menghasilkan pergerakan atau lakuan motor. Okey, nanti kalau jumpa perkataan lakuan motor juga berkait dengan menghasilkan pergerakan. Macam mana menghasilkan pergerakan? Iaitu dengan cara apabila otot menguncup dan seterusnya menghasilkan pergerakan. Fungsi yang kedua memberi bentuk tubuh badan. Apabila ada otot, dah tentu boleh memberi bentuk kepada tubuh badan, mengekalkan postur tubuh badan, menyokong tubuh badan, menghasilkan haba bagi mengekalkan suhu normal badan dan membantu menstabilkan sendi-sendi dan tulang rangka.
Sistem yang ketiga iaitu sistem saraf. Fungsi dia mengesan, menerima dan bergerak balas terhadap rangsangan yang diterima. Yang kedua, mengawal dan menyelaraskan aktiviti tubuh, menyimpan maklumat yang diterima, bertindak balas terhadap perubahan rangsangan dalam dalaman dan luaran. Sistem kawalan tindak balas refleks badan. Okey, ini adalah fungsi bagi sistem saraf. Yang ini sistem-sistem tubuh ni kita akan belajar secara sepintas lalu kerana nanti akan ada tajuk khusus untuk sistem-sistem tubuh badan ini yang mana yang kita akan belajar secara lebih detail. Sistem yang seterusnya ialah sistem endokrina. Fungsi dia ialah mengawal, atur dan menyelaraskan fungsi tubuh melalui hormon yang dirembeskan ke dalam aliran darah. Apabila sebut saja sistem endokrina, yang perlu kita kena ingat ialah sistem endokrina ni terdiri daripada kelenjar-kelenjar yang mana kelenjar-kelenjar ini akan menjalankan tugas dia iaitu merembeskan hormon-hormon yang tertentu yang diperlukan oleh sistem-sistem tubuh yang lain. Seterusnya sistem kardiovaskular. Fungsi mengepam darah dari jantung ke seluruh badan dan kembali semula ke jantung. Ini tugas utama sistem kardiovaskular, menghantar darah ke seluruh badan dan seterusnya kembali semula ke jantung, mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan keperluan lain ke sel-sel badan, membawa keluar sisa-sisa metabolisme untuk dikumuhkan, membawa keluar produk-produk sel ke bahagian lain dalam tubuh. Okey, sistem yang terakhir iaitu sistem respiratori. Sistem respiratori ini berkaitan dengan sistem pernafasan. Kita tengok fungsi dia, tempat pertukaran gas respiratori yang berlaku di paru-paru dan sel-sel tisu badan. Okey, itulah sistem-sistem tubuh badan yang perlu kita ingat, kita tahu untuk subjek sains sukan ini. Seterusnya perkaitan sistem-sistem tubuh manusia dengan pergerakan. Semua sistem yang ada di dalam tubuh badan manusia ini berhubung kait antara satu sama lain bagi menghasilkan pergerakan. Kan kita tengok dekat sini, yang terakhir ialah menghasilkan pergerakan. Bagi menghasilkan pergerakan, dah tentulah melibatkan semua sistem-sistem tubuh badan ini dalam melaksanakan tugas masing-masing sebab dia mempunyai hubung kait antara satu sama lain bagi menghasilkan pergerakan. Dalam sains sukan kita akan belajar berkaitan dengan sistem-sistem ini, bagaimana dia boleh menghasilkan pergerakan. Jadi kita tengok sistem yang pertama iaitu sistem saraf. Tindakan impuls saraf yang menerima arahan dan rangsangan dari otak melalui saraf pusat memberi maklumat kepada otot untuk melakukan pergerakan. Okey, otot menghasilkan pergerakan tetapi dia tunggu arahan daripada sistem saraf. Sistem saraflah yang memainkan peranan untuk menghantar arahan dan juga maklumat kepada sistem otot untuk menghasilkan pergerakan. Sistem yang kedua iaitu sistem kardiovaskular dan respiratori. Kat sini ada dua-dua sistem, sistem kardiovaskular dan sistem respiratori sebab dia lagi dekat, saling berkait rapat. Sebab tugas dia membekalkan oksigen yang diperlukan bagi menghasilkan tenaga.
Proses untuk menggantikan oksigen berlaku di respiratori, tapi untuk menghantar darah yang mengandungi oksigen dijalankan tugas oleh sistem kardiovaskular. Jadi dua-dua sistem ini saling berkait rapat dalam membekalkan oksigen yang diperlukan bagi menghasilkan tenaga. Okay. Sistem otot memerlukan tenaga. Tenaga ni ada daripada oksigen. Oksigen yang terdapat dalam darah yang dihantar oleh sistem kardiovaskular. Sistem yang seterusnya iaitu sistem endokrina. Hormon adrenalina dan noradrenalina dirembeskan bagi mengawal kadar metabolisme dan meningkatkan peredaran darah ke otot. Ini adalah yang dimain peranan oleh sistem endokrina untuk membantu dalam menghasilkan pergerakan. Sistem yang seterusnya ialah sistem rangka tempat pelekatan otot. Okey, sistem rangka ni lah tadi kita dah sebut tadi memainkan peranan sebagai tuas. Selain tu ialah tempat pelekatan otot. Otot melekat pada sistem rangka. Sistem otot tidak boleh berfungsi bersendirian. Perlu melibatkan sistem rangka dalam menghasilkan pergerakan. Okey, yang terakhir ni sistem otot. Asas pergerakan terhasil daripada penguncupan dan pengenduran otot. Okey, inilah cara sistem otot menjalankan tugas, iaitu penguncupan dan pengenduran otot. Otot buat kerja dengan cara menguncup dan mengendur. Jadi apabila penguncupan dan pengenduran berlakulah ataupun terhasillah pergerakan dalam tubuh badan, yang mana yang diperlukan dalam sesuatu sukan. Okey, itu untuk unit 2.1. Okey, kita dah selesai untuk unit 2.1. Mungkin kita akan teruskan sedikit lagi unit 2.2. Kita tengok unit 2.2. Sokongan dan pergerakan. Sokongan dan pergerakan. Kita tengok sistem rangka. Okey, sistem rangka manusia adalah satu sistem yang terdiri daripada tulang-tulang bagi membentuk satu kerangka tubuh yang kuat dan fleksibel dengan peranan yang dimainkan oleh sendi. Kita tengok tulang. Tulang ni bernama semasa bayi, tulang ada 270. Apabila dewasa, jumlah tulang berkurang kepada 206. 206. Perubahan ini berlaku disebabkan kerana percantuman beberapa tulang seperti tulang sakrum dan tulang koksik sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah 2.2.1. Yang ini. Yang ini. Okey, apa yang penting kat sini ialah kita kena ingat nama-nama tulang yang terdapat dalam buku teks ini. Soalan SPM semua akan berpandukan buku teks. Kita kena ingat nama-nama tulang ini berserta dengan lokasi dia. Kita tengok kat sini, tulang hidung, tengkorak, kranium, clavicle, scapula, sternum, rusuk, humerus, torus vertebra, ulna, radius, girdle, pelvis, kapal, metakarpal, phalanx,
patella, tarsal, metatarsal, phalanx, tibia, fibula, femur, coccyx, sacrum, orbis, ischium, ilium. Okey, jadi tolong kena pasti lokasi dan juga nama-nama tulang yang terdapat dalam buku teks pada muka surat 80 ni. Seterusnya kita tengok klasifikasi dan peranan tulang mengikut bentuk. Mengikut bentuk. Tulang terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Kepelbagaian ini membolehkan tulang-tulang memenuhi keperluan khusus bagi tulang tersebut. Tulang dapat diklasifikasi berdasar kepada 4 bentuk iaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang lepeh atau pepeh. Tulang tidak sama bentuk. Ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tengok tulang panjang dulu. Tulang panjang. Tulang panjang ni yang bentuk dia panjang-panjang ni, nampak? Contoh. Dia bagi contoh. Okey, tulang panjang ni peranan dia sebagai tuas dalam pergerakan. Contoh, tulang pada tangan, humerus, radius dan ulna. Tulang pada kaki, femur, tibia dan fibula. Okey, itu adalah tulang-tulang panjang dan juga peranan dia. Kalau tulang pendek, struktur tulang pendek berbentuk cube dan didapati di ruang-ruang yang tertutup dan berongga. Peranan dia memindahkan daya dan memudahkan pergerakan. Contoh, tulang pada pergelangan tangan kapal, tulang pada pergelangan kaki tarsal. Okey, ini yang dikatakan tulang pendek. Okey, ni kapal ni pada bahagian ni, pergelangan tangan. Kalau pergelangan kaki, tarsal. Pergelangan tangan, kapal. Okey, dekat situ perbezaan dia. Ini adalah tulang pendek. Kalau tulang lepeh atau pepeh, struktur dia berbentuk nipis dan rata. Peranan sebagai tempat pelekatan otot-otot dan melindungi organ-organ di bawahnya. Okey, ini peranan tulang lepeh dan pepeh. Contoh, tulang kranium, rusuk, sternum dan scapula. Okey, ini scapula. Scapula. Kalau rusuk, dia melindungi organ jantung, paru-paru. Okey, itu adalah peranan tulang lepeh dan atau tulang pepeh. Lagi satu, tulang tidak sama bentuk, struktur, mempunyai banyak cuaran, peranan sebagai tempat pelekatan otot dan artikulasi. Contoh, tulang-tulang vertebra, cervical, thoracic, lumbar, sacrum dan coccyx. Okey, tulang ni bentuk dia tak sama. Nama dia tulang tidak sama bentuk. Tulang tidak sama bentuk. Okey, fungsi tulang yang pertama sebagai sokongan, membentuk struktur rangka tubuh dan menyokong berat tubuh badan. Contohnya tulang kaki menyokong berat tubuh badan manusia sewaktu berlari, berjalan dan berdiri. Yang kedua, pelekatan otot. Pelekatan otot, sendi, tulang dan otot membentuk satu sistem tuas yang membolehkan individu bergerak apabila berlaku pengecupan otot yang melekat di tulang bagi menghasilkan pergerakan berpaksi pada sendi. Yang ketiga, sebagai perlindungan, melindungi organ-organ penting dalam tubuh badan manusia. Melindungi organ-organ penting dalam tubuh manusia. Yang keempat, stor penyimpanan bahan mineral, berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan mineral terutamanya kalsium dan fosforus. Kalsium dikeluarkan untuk kegunaan tulang bagi melaksanakan pelbagai fungsi seperti pengecupan otot. Dan yang kelima, tempat penghasilan sel darah.
tempat penghasilan sel darah. Jadi, okey, setakat ini dulu. Nanti kita akan sambung dalam topik ini lagi.